الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebelum ni wallahu a'lam, tak ingat kat mana tinggal Nabi kita, kat mana Nabi yang seterusnya. Cuma yang terakhir ingat kisah Nabi Musa AS. Sebab kisah Nabi Musa ni dia panjang. Dia di antara kisah-kisah yang Allah SWT ceritakan di dalam Al-Quran secara ijmali, daripada awal sampailah ke akhirnya. Sampailah dia berjuang bukan hanya pada masa kecil dia, kemudian berjuang berlawan dengan Fir'aun, sehinggalah ketika mana dia berhadapan dengan orang Bani Israel yang be'ihudud, sehinggalah kepada akhirnya Nabi Musa AS wafat. Namun kisah wafatnya diceritakan di dalam hadis Nabi SAW. Cumanya kita nak cerita di antara Nabi-Nabi yang Allah ceritakan secara ijmali, secara tafsiri. Dia ada kisah yang ijmali, dia ada kisah yang tafsiri. Kisah ijmali iaitu kisah yang Allah ceritakan secara umum, namanya sahaja. Namun dari sudut tafsiri secara detail ini, ada beberapa orang Nabi yang Allah SWT ceritakan kisah di dalam Al-Quran. Jadi kami tidak meneruskan kisah Nabi Musa AS. Menganggap kisah ini sudah selesai. Termasuk kisah yang seterusnya selepas daripada Nabi Musa AS, iaitu Yusha' bin Nun. Berganti ke cerita dah kisah Yusha' bin Nun. Ya. Ini sebab kita bertinggal ni, entah ada pun atau dalam WhatsApp ni. Dua kita tahu. Okey. Sebab kita bawa ni, kita ambil Nabi selepas Nabi Musa AS, iaitu kisah Nabi Yusha' bin Nun. Dan tidak akan ceritakan juga, dia kisahnya tidaklah didetailkan sangat, cuma disebut dalam beberapa hadis Nabi SAW. Oleh kerana kita saya tak bawa, saya boleh ceritakan secara mafhum sahaja, bukan secara matan. Yusha' bin Nun merupakan orang kepercayaan Nabi Musa AS. Nanti kalau hamba akan cek balik dengan Encik, lepas tu insyaAllah hamba akan tengok kitab. Mulalah hamba kitab tinggal. Hamba baru ni masa sepanjang PKP ada buat kuliah online untuk surah rantau di masjid tu. Jadi kita ada dalam bilik kita lah, sebab kita buat online dalam bilik. Jadi tak bawa, tak lah kan. Jadi tak tu lah. Makanya kita ada rujukan untuk kita sampaikan. Sebenarnya rujukan semata-mata, bukanlah sebenarnya kita akan gunakan kitab. Jadi berkenaan dengan kisah Nabi Yusha' ini, iaitu pemuda yang disebut di dalam Al-Quran dalam surah Kahfi, yang disebut Fata Musa. Fata Musa yang ada dalam surah Al-Kahfi, yang mana Nabi Musa AS bertemu dengan Khadir. Ini pun kita tak cerita lagi, tapi insyaAllah akan datang kita akan cerita kisah Nabi Musa dan Khadir. Jadi kita langkah dulu sedikit untuk kita ambil kisah Nabi Yusha' saja, sebab kisah ni tak panjang mana, sedang oleh Isa kita boleh berhenti. Jadi kisah Nabi Yusha' ini selepas daripada kewafatan Nabi Musa AS, maka tampuk kepimpinan Bani Israel berpindah kepada Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun ini salah seorang daripada Nabi-Nabi, dan dia bukan Rasul. Sebab tu namanya tidak disebut dalam Al-Quran, dan disebut sebahagian daripada kisah. Sebab ulama sepakat nama-nama Nabi yang disebut dalam Al-Quran
ia merupakan Rasul. 25 orang yang disebut dalam Quran adalah Rasul. Ada pun Nabi-Nabi sendiri dia tidak disebut nama. Sebab tu Khadir tak sebut nama dia. Tak sebut nama dia. Abdul Saleh sahaja, lelaki yang saleh, min Abdillah, daripada kalangan hamba kami, min ibadillah. Mana Tuhan tak sebut nama dia tu Khadir. Khadir tak sebut dalam Quran. Yang sebutnya di dalam hadis Nabi SAW. Tapi itu pun gelaran Khadir. Nama dia yang sebenar pun tak tahu. Hanya andaian semata-mata berdasarkan daripada Israiliyat. Ada pun yang sebenarnya Allah SWT lebih mengetahui. Yang kita tahu, kisah-kisah Bani Israel ini banyak sudah diubah daripada hak asal wahyu yang Allah SWT turunkan. Jadi kisah Nabi Yusha ini selepas daripada Nabi Musa AS mengajak mereka, maknanya mengajak mereka berperang, membuka kota Baitul Maqdis. Lalu Bani Israel tak mau. Yusha bin Nun dan seorang lagi, Khalid nama dia, beritahu kepada kaum dia, adakah kamu tidak ingat nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kamu sebelum? Tapi mereka enggak. Babil tak mau juga berperang dengan Nabi Musa untuk membuka Baitul Maqdis. Sehinggalah akhirnya Allah SWT mereka ini yatihuna fil ard, iaitu sesat di padang pasir, berpusing-pusing tempat gila dia. Dia nak nampak orang, orang nak nampak dia. Duduk dalam kehijab, tak boleh nak pergi mana. Ada pusing, dia pergi musim situ sehari, tak boleh nak pergi mana. Tinggallah mereka di sana 40 tahun sehinggalah Nabi Musa AS wafat di sana. Kemudian bila mari Nabi Yusha bin Nun, matilah generasi lama hak Babil. Yang kakak minggu bisa mati ni, marilah generasi baru yang kita kata yang mudah untuk diri. Lalu Nabi Yusha pun ajak mereka untuk berperang, untuk membuka Baitul Maqdis. Lalu mereka pun bersetuju untuk bersama dengan Nabi Yusha. Lalu mereka pun pergilah memerangi kaum Jabbari. Banyak, kalau kita nak tampil, kalau dalam kitab, insya-Allah kalau kitab sedap lagi lah. Cuma ringkaskan awal itu, saya akan masuk kepada kisah Nabi Sam'un lepas daripada kisah. Sebab nak ambil cerita sikit sahaja daripada kisah Nabi Yusha. Dan Allah SWT berikan kemenangan kepada bangsa ini. Di sini ada kisah yang menarik di dalam hadis Nabi, iaitu kisah tentang seorang Nabi. Nabi SAW menceritakan ada seorang Nabi yang mana mukjizatnya boleh menahan matahari. Boleh menahan matahari. Ini adalah kisah daripada kisah Nabi Yusha bin Nun. Kisahnya orang Yahudi ini, mereka ini sangat menghormati hari Sabtu. Hari Sabtu ini mereka ini tidak dibolehkan untuk bekerja, tidak dibolehkan untuk berperang, duri kahwin, akad nikah, tak boleh. Kena puasa hari ini, tak boleh buat apa sahaja, jual beli pun tak boleh. Hari Sabtu mereka sangat memuliakan. Ini orang Bani Israel. Orang lain tak boleh ikut. Cerita lalu ni selubang sungguh sangat kadang-kadang. Satu baloh isu selubang tadi dalam FB, ustaz sama ustaz baloh pasal isu selubang. Tapi apa yang nak disampaikan sahih ataupun tidak daripada Nabi itu tak penting. Dia tak bicara hal itu. Padahal hal itu lebih penting untuk kita tahu yang ini memang benar-benar datang daripada Nabi, bukan jarakaan. Itu yang sepatutnya kita kena ambil tahu. Jadi kisah ini apabila Bani Israel, kisahnya bila mereka ini sangat menghormati hari Sabtu, lalu pada peperangan tersebut berlaku pada hari Jumaat. Sebab dalam Islam hari bermula dengan maghrib. Contohnya hari ini hari Isnin, kali ketiga kita ni, sebab pukul 12 baru habis. Dalam Islam tidak. Dalam Islam bermula dengan maghrib, tapi sekarang sudah berada di hari Selasa. Sebab itu kita panggil malam ni malam Selasa. Kita tak panggil malam ni malam Isnin. Kita panggil malam Selasa. Esok jadi malam Rabu. Itu benda. Jadi bermula maghrib,
maka mereka tidak akan berperang lagi. Lalu dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menahan, sebab peperangan berlanjutan sampai ke waktu petang asar. Nak lawan kaum Jabbar ini berlanjutan sampai ke waktu petang. Lalu dia meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tahan. Jangan sampai matahari tenggelam masuk hari satu, sebab mereka akan kalah. Mana kalau waktu berterusan dia akan kalah, sebab mereka masa ni berada di amat kemenangan. Nak menang lalu dah. Cumanya tahan sikit sebab kena masuk garis dulu. Ada ikut daripada peperangan tadi. Tetapi Badar kalau masuk saja garis dia akan kalah. Sebab kalau hanya mereka akan berhenti daripada perang. Mereka tidak akan langgar hari Sabtu orang Bani Israel. Jadi akhirnya Allah SWT makbulkan doa dia dan Allah start matahari daripada bergerak. Stop. Lalu mereka pun berpegang dan akhirnya Allah SWT memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman dalam peristiwa ini. Dia ada banyak lagi kisah yang menarik yang kita boleh sampaikan. Cuma kita ambil sedikit demi sedikit daripada kisahnya untuk kita jadikan sebagai tauladan dalam kehidupan. Ini bila diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dikumpulkan harta rampasan perang. Umat yang terdahulu sebelum daripada umat kita, mereka ini tidak dibenarkan makan harta rampasan perang. Tak dibenar. Mereka mesti kumpulkan dan lalu datang api daripada langit dan membakar semua harta rampasan perang. Jadi dia dikumpulkan, diletakkan di tengah padang. Tiba-tiba api yang membakar tak turun. Tahu dah bahawasanya Nabi Yusha tadi bahawasanya ada di kalangan mereka ini yang telah mencuri harta rampasan perang. Lalu ada di kalangan mereka, lalu Nabi Yusha panggil ke semua 12 ketua kabilah Bani Israel. Dia ada 12 kabilah. 12 kabilah panggil semua. Dia ada kabilah Rabi, dia ada kabilah Yahuza, dia ada kabilah Nabi Yusuf, dia ada kabilah Yusha, dia ada kabilah Levi, Lawi ataupun Levi ataupun disebut Levi's, dua Levi dan Lawi atau dan ada beberapa kabilah yang lain. Dia bersalam. Mana-mana kabilah dia bila salam lekat tangan, ketahuilah bahawa di kalangan kabilah dia ni ia mencuri harta rampasan perang. Ambil nyawa al-Filisti. Salam maka adalah seorang ataupun dua orang daripada ketua kabilah ni, tangan dia ni melekat di tangan Yusha bin Talibah. Lalu Nabi Yusha berkata, kumpulkan semua sekali tentera daripada kabilah. Lalu mereka pun dikumpulkan semua sekali. Bila kumpul saja, setiap seorang tu mula bersalam dengan Nabi Yusha. Bila bersalam saja, ada 3 orang yang telah mencuri emas. Ada riwayat mengatakan jagung. Riwayat kata ada emas berbentuk kepala lembu. Dia 3 orang pakat. Besar kepala lembu, bentuk kepala lembu dan besar kepala lembu. Dia pakat 3 orang. Lalu panggillah. Lalu mereka pun bila dah dapat tahu tertangkap 3 orang ni, tidak dihukum, cuma diminta untuk menyerahkan harta. Lalu diserahkan harta tadi, diletakkan dalam timbunan harta rampasan perang. Lalu datanglah api. Datanglah api dia. Ada riwayat kata api turun mula-mula tapi berpusing, tidak makan. Tak makan harta rampasan perang. Lalu bila dilempar sahaja lagu api yang berpusing tadi, akhirnya memakan harta rampasan perang. Ini umat yang terdahulu, tidak kepada umat Muhammad. Umat kita, umat Nabi SAW, Nabi kita yang agung, Allah SWT membenarkan kita makan harta daripada harta rampasan perang. Seterusnya, ada juga Allah perintahkan selepas daripada itu untuk masuk ke dalam kota Baitul Maqdis. Allah suruh mereka ini supaya masuk dalam keadaan tunduk.
bersyukur kepada Allah, masuk dalam kata bagaimana tunduk, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dengan menyebut perkataan, kita ingat dalam Quran ada menyebut kisahnya. Sebab dalam kitab ni dia tak ingat ayat-ayat Quran tu. Dia segi pula sepanjang PKP ni sibuk kan, sibuk masuk. Jadi kalau kata ni SP masuk, rasa jadi malah ni. Sebab ada hari-hari dia jual nasi arak. Muncullah tidak ada masa gaya cik tolong open order surah malam ni kita nak atur tak orang. Muncul nak buat lagu tu lah. Jadi kita pun jadi blur. Lama sangat kita dah pian. Jadi kita pun tak baca mana, sibuk dengan masuk ni. Jadi itulah antara punca yang bermasalah. Dalam lalu Allah suruh sebut dengan menyebut kesyukuran, bersyukur kepada Allah. Lalu mereka berubah kata-kata tadi. Kata-kata tadi dengan kata-kata yang jauh menyimpang daripada makna asal yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila suruh masuk dalam keadaan tertunduk, oleh kerana mereka ni kaum yang babi, walaupun dia mujahidin dah ni, yang kita kata Allah sayang, Allah redha dah pada mereka sebab mereka ni berjaya, Allah berikan kemenangan. Itu pun masuk oleh kerana tak mau juga nak ikut perintah Allah, masuk dalam keadaan pusing punggung. Pusing punggung, tak mau tunduk, jadi nak turun sebab itu tu agak rendah. Mereka pusing ke belakang, masuk-masuk ke punggung. Tak apa juga nak tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perangai orang Bani Israel. Betapa degilnya mereka ini terhadap perintah Allah. Macamlah kita sekarang ni mencari berbagai alasan untuk tidak untuk membenarkan semua perkara ataupun membenarkan perkara yang dilarang oleh syarak. Isu berkenaan dengan judi sekarang ni tersebut, memang kita akan menentang sekeras-kerasnya tindakan kerajaan dalam nak membenarkan lagi judi operasi. Dan sepatutnya benda ni boleh dilaksanakan, dan mereka kena berusaha untuk menghapuskan. Kena berusaha untuk menghapuskan. Dan kita serahkan kepada mereka. Dan kita sebagai umat Islam, kita tak mau jadi seumpama orang Bani Israel. Bila benda ni ada kepentingan peribadi mereka buat diam sahaja. Haram ke, halal ke, biarkan. Tapi bila tak ada kepentingan, barulah sibuk. Nak tu tak kena, hak ni tak kena. Bila ada kepentingan dengan nafsu mereka kata tak tahu. Ini yang dilarang oleh syarak. Yang inilah perangai orang Bani Israel. Itu di antara kisah Nabi Yusha bin Nun. Lalu bermulalah pada era ini kerajaan yang dipanggil sebagai kerajaan para hakim, Amul Qudah ataupun Ahdul Qudah. Ahdul Qudah maknanya zaman para hakim, yang mana yang menjadi raja dan juga yang menjadi pemimpin kepada seluruh kabilah 12 kabilah ini adalah Nabi Yusha bin Nun. Dan setiap ketua kabilah ini menjadi pemimpin mereka dan menjadi hakim. Jadi hakim ni maknanya ketua kerajaan, mana masing-masing ada tempat penempatan mereka sendiri di Baitul Maqdis, yang mana mereka ini memimpin kabilah masing-masing. Jadi setiap mereka ini akan macam kita kata governor lah untuk wilayah masing-masing, disebut sebagai Ahdul Qudah. Sehinggalah wafatnya Nabi Yusha bin Nun, maka mereka pun berbalut sama-sama. Sebab mereka merasakan mereka lebih layak untuk menjadi raja, untuk menjadi pemimpin. Masing-masing balas sama sendiri. Macam kita kau bupati tu bupati. Sebab rasa aku lebih baik daripada orang ni. Orang tu tak betul, orang tu tak. Aku yang paling betul. Tidak ada rasa merendah diri, tidak ada rasa maknanya rasa maknanya tidak, maknanya penuh kesombongan. Mereka ini penuh kesombongan, merasakan mereka ini lebih terbaik, lebih baik daripada orang. Lalu ada kabilah mereka sendiri, mereka masing-masing ada parti tersendiri. Oh ni parti ni, oh ni parti ni. Sudah belah parti lah, 12 kabilah.
Masing-masing balik. Ada yang bergabung dua-tiga kabilah, lalu mereka ini berperang. Setiap dua belah kabilah ini mereka berpecah kepada dua pasukan, akhirnya mereka berperang sama sendiri. Dan di saat mereka ini berperang sama sendiri, kaum Jabari yang telah ditewaskan sebelumnya akhirnya kembali dan mengalahkan mereka. Lalu mereka dihambat keluar oleh kaum tadi. Ini di saat Nabi Yusha' bin Nun sudah pun wafat. Nabi Yusha' bin Nun wafat. Masa ini tidak ada Nabi. Masa ini tidak ada Nabi. Lalu mereka pun dihambat keluar. Lalu mereka pun berpecah. Riwayat mengatakan di saat inilah mereka ini pergi ke Yathrib yang sudah pun dihuni oleh kaum Arab daripada keturunan Al-Haris, iaitu Aus bin Al-Haris bin Khazraj bin Al-Haris. Aus bin Khazraj sudah tinggal di sana. Mereka pun menumpang. Sebahagian besarnya mereka ini pergi menuju ke Parsi, meminta perlindungan daripada kerajaan Parsi pada zaman tersebut. Hidup di sana, tinggal di kerajaan Parsi di bawah kepimpinan di sana. Maka di sana lahirlah Nabi yang bernama Sam'u ataupun Samuel. Di dalam ayat Al-Quran Allah menceritakan, alam tara ila al-mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahu ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal 'asaytum in kutiba 'alaykumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah laqad ukhrijna min diyarina wa abna'ina falamma kutiba 'alayhimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bil zalimin. Dalam ayat ini Allah menceritakan ketika mana mereka dihambat keluar daripada Baitul Maqdis selepas daripada perpecahan mereka balas sama sendiri ini, lalu timbullah rasa insaf dan mereka nak kembali balik. Di saat itu ada seorang Nabi, katakan Nabi ini adalah Nabi Sam'u. Allah menceritakan alam tara ila al-mala'i min bani Israil min ba'd. Adakah kamu tidak melihat pemimpin-pemimpin daripada Bani Israel selepas daripada Nabi Musa alaihissalam, idh qalu li nabiyyin lahu mub'ath lana malikan nuqatila fi sabilillah, ketika mana mereka berkata kepada nabi mereka, ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah, nantilah di kalangan kami ini seorang raja supaya kami ini dapat berperang di jalan Allah. Di dalam ayat itu, poin yang pertama yang kita nak, bagaimana mereka ini tidak percaya kepada orang agama walaupun ada. Sebab itulah Bani Israel sebelum kedatangan Nabi kita SAW, mereka diuji dengan nabi-nabi mereka. Nak ikut ke tak mahu ikut nabi-nabi. Dan zaman kita diuji dengan para ulama. Nak ikut ataupun tidak ikut ulama, ataupun kita nak mengikuti sahaja ulama, ataupun kita nak bahkan nak tafsir di Quran dan juga hadis usul, tanpa merujuk kepada orang yang mendalami, orang yang telah menghabiskan masa dia untuk mempelajari dan mengkaji Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Ini yang berlaku. Tapi zaman kita ini, ustaz-ustaz FB, bukan kita kata ustaz sebenar-benar ustaz, bukan. Maksud sini orang yang tidak pernah mengaji agama, pernah jadi artis model ni sahaja terus dia akak jadi ustaz. Boleh ceramah mengata bayar 2,000 sekali pun. Mereka ni tak pernah pun mengaji bab agama, tak tahu tanya pun. Cerita bab hukum hakam, cerita bab benda ni, sedangkan mereka baca Fatihah pun tak betul. Ini banyak berlaku zaman kita sekarang. Lepas tu pula ustaz WhatsApp sama juga. Patah orang share, kita pun share kata. Pasal orang share, kita pun share kata. Tak kira benda tu hati palsu ke, tak hati palsu ke, tak tahu pakai dia belakang. Kita kena ingat Nabi kata, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar.
Bahawa siapa yang berbohong atas nama aku dengan sengaja, maka dia telah menempuh satu tempat dalam neraka. Bukan benda yang ringan. Bukan satu benda yang ringan. Ini adalah ancaman daripada Nabi SAW, yang mana kita telah menempuh satu tempat dalam. Daripada kisah ini, sepatutnya mereka sudah bertemu dengan Nabi. Sam'un, wahai Nabi Sam'un, kami nak biarlah mu ni, oleh kerana mu ni seorang Nabi, mu lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mu lebih tahu tentang syariat ini, syariat Nabi Musa AS. Jadi kami nak mu ni jadi raja kami. Tapi tak, mereka tak apa. Orang agama ni sama macam kita kat zaman sekarang. Orang yang alim, yang tahu hukum hakam, kita tak apa. Dia tu siapa? Sedangkan para Nabi dapat wahyu, sedangkan para ulama tahu hukum hakam, baik muamalah, baik hukum hakam demikian dan demikian. Kita tak mahu benda tadi. Sebabnya kerana apa yang akan diputuskan bila bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah, pasti ada benda yang tak kena dengan jiwa kita, tak kena dengan hawa nafsu kita. Maka kita tak mahu benda ni berlaku pada diri kita. Dan benda sudah berlaku kepada Bani Israel. Dia tak apa, Nabi tadi jadi raja mereka. Tapi dia ni tetap juga nak wujud Nabi, nak ambil berkat. Kita tetap juga jumpa ustaz untuk ambil berkat, suruh minta tolong doa mai ajar. Tak beza. Lebih kuat. Lalu bila disuruh minta kepada Nabi tadi, apa yang diminta? Bangkitkanlah kepada kami seorang raja, supaya kami dapat berperang di jalan Allah. Kerana mereka melihat bila jadi Nabi badan surah dah, mengajar je dah. Sedangkan Nabi kita bukan hanya seorang Nabi yang diutuskan, bahkan dia ini diutuskan untuk semua ruang lingkup kehidupan manusia. Sebab itulah dia peniaga yang handal, seumpama Abdul Rahman bin Auf yang kaya raya, macam Umar bin Al-Khattab, ataupun ulama yang hebat macam Muaz bin Jabal, macam Abu Dzar Al-Ghifari, macam Abu Hurairah, macam Ibn Abbas. Ini ulama-ulama yang sangat alim di kalangan para sahabat, bahkan menjadi rujukan kepada para sahabat. Sebab mereka mengabdikan diri untuk menuntut ilmu khas daripada Nabi SAW, untuk mendapat syariat. Orang lain belajar juga, tapi dah dalam riwayat. Sebab nak belajar dengan orang. Mereka memang mengabdikan diri untuk mendapatkan syariat. Bahkan lepas Nabi wafat pun, mereka belajar lagi dengan sahabat-sahabat yang seni. Abu Hurairah. Jadi seterusnya daripada kisah ini, dia minta untuk apa? Satu tujuan yang mulia, iaitu untuk berperang di jalan Allah. Dan Nabi Yusha bin Nun berkata kepada mereka, qala hal asaitum in kutiba alaikumul kitab alla tuqatilu. Ayat ini menyatakan tidakkah harus nanti jika kamu diajak untuk berperang, kamu akan berperang? Adakah nanti bila diperintahkan untuk berperang, kamu akan berperang? Nabi kan, mu ni nak cakap ni, nak ajak perang. Nanti bila datang perintah berperang, mu nak ke perang. Itulah mudahnya dalam kita nak terima ayat. Lalu kata mereka, bila Nabi Yusha dan Nabi Sam'un kata lagu tu, mereka pun menjawab, qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Mereka berkata, apa tak ada alasan lagi bagi kami untuk tidak berperang di jalan Allah. Wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Sesungguhnya mereka telah mengeluarkan kami daripada rumah-rumah kami dan bersama dengan anak-anak. Dikeluarkan kami daripada kampung halaman. Maknanya tadi bukan nak menegakkan kalimah Allah di atas muka bumi, bukan nak menegakkan kalimah Allah, tapi di sana ada niat yang lain, iaitu material.
untuk nak dapatkan kembali harta itu. Sebab itulah kita kena jelas, adakah kita berjuang selama ni kerana nak cara, dan bila tak boleh maka kita akan kecewa. Adakah kita berjuang selama ni kerana nak projek tu projek ni, bila kita tak boleh maka kita akan tinggalkan. Sebab tu kita berjuang biar jelas apa benda yang kita nak. Di depan kita kubur, dah orang-orang kita dah pun mati. Dulu hidup macam kita ni juga, sama je dulu hidup macam kita ni juga. Manusia yang terbaik Nabi kita SAW juga pernah hidup macam kita ni juga. Allah abadikan kisah supaya kita tahu ke mana kita sebenarnya. Sama dah seumpama mereka, kita akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu jelas kenapa kita nak sebenarnya. Nak jihad sabilillah, jihad sabilillah, biasa. Dan kalau dapat, itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu adalah ujian, baik boleh ataupun tak boleh. Boleh pun ujian, tak boleh pun ujian, kita akan ditanya kan. Sama saja. Sebab itulah kita kena berhati-hati dalam masalah. Kita kata perjuangan ini, biarlah kita ada satu matlamat yang jelas. Aku duduk dalam ni kerana apa? Kerana Allah. Supaya bila aku tanya oleh Allah SWT di akhirat, apakah kamu telah berusaha untuk melaksanakan syariat? Ya, aku telah berusaha ya Allah. Aku telah bersama dengan orang-orang yang nak berjuang untuk menegakkan. Sebab kita kena ingat, ada 3 golongan yang akan dihumban dalam neraka. Dan kesemua ni adalah orang Islam. Orang Islam lah. Yang pertamanya orang yang mati syahid, dibawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tanya, sebab apa kamu mati? Dia kata, aku telah mati syahid berjuang di jalan-Mu ya Allah. Kamu bohong. Lalu dibentangkan kepada amalannya. Lalu Allah pun kata, ya, kamu berjuang di jalan, tetapi kamu nak supaya kamu digelar sebagai seorang pahlawan, sebagai orang yang gagah, orang yang hebat, orang yang berani dan sebagainya. Dan kamu telah pun mendapat gelaran tadi. Lalu dia pun diheret oleh mereka dan dihumban dalam neraka. Islam berjuang mati syahid, dihumban dalam neraka. Golongan yang kedua, dermawan, masuk, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dibentangkan kepadanya amal mereka. Lalu ditanya kenapa, apa benda yang membuat dulu? Aku telah pun bersedekah di jalan Allah, menginfakkan hartaku di jalan-Mu ya Allah. Lalu Allah mengatakan, kamu bohong. Kamu menginfakkan hartamu dulu adalah kerana supaya Allah akan panggil kamu sebagai seorang seorang yang kita kata yang dermawan, seorang hartawan yang sangat dermawan. Dan kamu telah mendapat gelaran tadi, maka dia diheret ke dalam neraka, dihumban dalam neraka. Dan itulah juga golongan yang ketiga, ustaz macam gambar ni. Tak kira apa dakwah, baik ustaz ke siapa tu, supaya orang panggil mu ni alim, supaya mu ni dapat kedudukan dalam masyarakat, Allah akan memandang mulia pada diri kamu. Lalu dia pun dibawa, dihumban dalam neraka juga. Ustaz pun benda sama je, kita tak ada beza. Sebab itulah penting kita ni buat kerja kena ikhlas. Matlamat kita berapa semua, biar ada matlamat yang jelas. Nak bersedekah ke, nak mengaji ke, nak jadi alim ke, nak berjuang ke, matlamat kita kena jelas. Mestilah buat kerana Allah, kerana cinta kita kepada Allah yang telah memberi nikmat kita dengan segala nikmat, bukan kerana nak mengharapkan pujian daripada manusia. Sebab yang kekal hanyalah keikhlasan. Sebab itulah amal kita ini mesti merujuk kepada 2 jalan. Sama ada betul, mesti dengan 2 jalan, betul dan ikhlas. Betul dengan masa betul dengan
berpandukan kepada syariat. Yang kedua ni mesti ikhlas. Tadi ikhlas saja buat kerja dah betul, dah guna kau. Macam ke tadi? Tadi buat kerja betul tapi dia ikhlas. Ada juga buat kerja dah betul tapi ikhlas. Buat kerana cintakan Allah tapi dah betul. Apa dia betul? Apa dia betul? Tak betul. Buat perkara yang Nabi tak suruh dan Tuhan tak suruh. Muampok nyamu kerana nak tolong orang miskin. Macam lebih tak boleh. Mesti benda yang betul. Apa buat kerja riba ni bukan benda sebab nak tolong orang. Boleh duit ni kau aku bersedekah. Bukan aku makan aku dah, aku bersedekah pada orang susah. Tak ada. Tak boleh. Jadi perkara-perkara ni lah kita kena buat benda yang mestilah betul, berpandukan kepada syariat, dan mestilah benda yang kenalah ikhlas setiap perbuatan. Jadi betulnya perkara ini untuk kita ikhlas kepada Allah SWT. Lalu mereka menjawab, kita sebut falamma kutiba alaihimul kitab, dan ketika mana diwajibkan kepada mereka itu berperang, tawallau, mereka pun berpaling dari. Dan lalu asal sikit perang lalu. Dulu pun juga minta supaya dilantik raja. Kemudian bila dah lantik raja dan diminta supaya berperang, mereka katalah perang lalu. Hari itu mereka minta nak perang. Bila dah diwajibkan perang, mereka pula kamu. Kamu ramaktan inda Allah yang takum bima la taf'alu. Lakulah bagi orang yang bercakap tapi tidak buat. Dulu bukan main bercakap orang. Tapi bila kena time dia dah buat salah. Inilah benda yang sangat penting untuk kita jaga dalam kehidupan kita. Dan Allah telah turunkan benda ni sudah berlaku kepada umat yang terdahulu, dan untuk kita jadikan sebagai tauladan, sempadan, supaya jangan jadi perangai seumpama mereka yang betul-betul kata nak perang dulu, dan bila kata nak perang hanyalah sedikit Allah kata illa qalilan minhum, kecuali sedikit daripada kalangan itu. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Zalim ini menzalimi diri mereka sendiri kerana tidak mahu mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah mendatangkan perintah, mereka mula lengah-lengahkan. Mereka mula menjadikan berbagai-bagai alasan untuk tidak mahu melaksanakan perintah Allah. Inilah dia orang-orang yang zalim yang disebut dalam ayat yang kita bacakan. Wallahu a'lam. Masuk Isra dah sekarang. Dia dah nak perang lagi. Kita pun masuk Isra. Dia cukuplah dahulu sebagai permulaan ujian kita, dan insyaAllah kita akan sambung balik. Bukan kisah ni lah, kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa insyaAllah akan datang. Jadi kisah ni lepas pada Nabi Musa baru kita akan sambung balik kisah ni. Cukuplah sekadar tu. Wallahu'alam. Kita tutup dulu majlis kita dengan sama-sama membaca tasbih kafarah, sebab kita semua ada dosa belaka dan kita semua mengharapkan ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah sama-sama kita membaca, bukan seorang yang baca, sama-sama. Jadi kita baca tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.